Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pada hari ini, saya Nur Amalina Husna dari kumpulan 2 kelas 552 AS25 bersama rakan sekumpulan saya yang lain iaitu Amanina, Afsan Adabiyah, Nur Fairuz dan Siti Zulaika akan membentangkan tajuk yang cukup sinonim dengan kehidupan seharian kita iaitu cabaran dan tanggungjawab insan dalam mencapai falsafah sejahtera masa kini. Falsafah secara ringkasnya ditakrifkan sebagai usaha ke arah mencintai dan mencari akan ilmu pengetahuan. Aplikasi falsafah berkait rapat dengan perkembangan dan pembangunan insan dalam kehidupan bagi menjamin keharmonian insan itu sendiri di dunia dan di akhirat. Kewujudan falsafah bertindak sebagai sumber inspirasi dan pedoman bagi insan dalam pelbagai aspek seperti jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Proses bagi mencapai kesejahteraan falsafah memerlukan usaha yang konsisten dan berterusan agar matlamat hidup seseorang insan itu terjamin. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan manusia yang berkeupayaan dan berpotensi secara menyeluruh tanpa mengalami kepincangan dalam aspek tertentu. Pencapaian kesejahteraan falsafah bagi seseorang insan amat penting kerana hal ini berupaya untuk memberi kesan kepada persekitaran seseorang individu tersebut. Dari erti kata lain, insan yang mempunyai kesejahteraan falsafah bertanggungjawab untuk mensejahterakan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat serta negara. Pada era yang pesat membangun dengan peredaran masa ini, kita dapat lihat dunia dari pelbagai perspektif. Hal ini secara tidak langsung mendorong kepada halangan dan cabaran bagi seseorang insan itu mencapai matlamat falsafah sejahtera. Insan yang bijak berupaya untuk mengekalkan kesejahteraan diri menggunakan ilmu falsafah yang telah dipelajari. Sebelum kita kaji topik ini dengan lebih mendalam, saya akan memberikan definisi bagi tajuk kita pada hari ini yang dapat dibahagikan kepada dua frasa iaitu insan dan juga falsafah sejahtera. Di sini dapat saya huraikan maksud insan dari 4 sudut yang berbeza iaitu menurut Kamus Dewan, secara etimologi, insan dari pandangan barat serta pandangan Islam. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan insan membawa maksud makhluk yang dicipta Allah SWT yang tidak terlepas dari kelalaian. Secara etimologinya pula, istilah insan merujuk kepada keharmonian dan juga lemah lembut atau dari kata lain berperi kemanusiaan. Terdapat 4 perbezaan pandangan mengenai maksud insan dari pandangan barat. Ahli falsafah klasik pada zaman Yunani iaitu Aristotle menyatakan insan adalah manusia yang mempunyai ciri atau sifat utamanya iaitu pemikiran secara rasional ataupun akal fikiran yang rasional. Man is a rational being, man is a rational animal. Namun, pandangan berbeza diberikan oleh Friedrich Nietzsche, ahli falsafah pada zaman moden. Beliau menyatakan insan merujuk kepada manusia yang bersifat berteraskan emosi dan kemahuan ataupun kehendak diri semata. Manakala, falsafah pada zaman pertengahan pula berpandangan insan adalah manusia yang harus dan patut patuh kepada hukum Tuhan. Dan pada pandangan terakhir iaitu oleh Jean-Paul pada era pasca kemodenan menyatakan manusia ini dilahirkan tanpa apa-apa panduan hidup. Pandangan ini dapat disangkal merujuk kepada maksud insan dari sudut pandangan Islam. Perkataan insan berasal daripada perkataan Al-Ans yang disebut di dalam Al-Quran yang juga dirujuk sebagai Al-Nas. Istilah insan di dalam Al-Quran merujuk kepada manusia dan juga jiwa raganya. Dan Islam berpandangan insan adalah makhluk ciptaan Allah yang mampu berfikir. Sekarang, beralih pula kepada maksud istilah falsafah sejahtera. Etimologi perkataan falsafah berasal dari gabungan dua perkataan dalam bahasa Yunani iaitu philo dan sophia. Perkataan philo membawa maksud cinta atau suka, manakala perkataan sophia membawa maksud kebijaksanaan atau hikmah. Gabungan kedua perkataan ini membentuk satu maksud bagi falsafah iaitu kecintaan kepada kebijaksanaan. Terdapat 4 etimologi berbeza oleh ahli falsafah terdahulu mengenai istilah falsafah.
Yang pertama, Aristotle menyifatkan falsafah sebagai ilmu memahami hakikat ketuhanan ataupun metafizik, struktur dunia fizikal, tujuan kehidupan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Secara ringkasnya, beliau mendefinisikan falsafah sebagai pengkajian dan penyelidikan untuk mencari kebenaran. Ahli falsafah kedua iaitu Plato juga menjelaskan falsafah sebagai kajian terhadap sesuatu yang benar, baik dan cantik. Falsafah ialah pengetahuan tentang segala yang ada dan bersifat kebendaan. Manakala ahli falsafah Islam iaitu Al-Farabi merujuk falsafah sebagai cinta akan kebijaksanaan atau hikmah dan merupakan pokok kepada segala ilmu dalam mencari kebenaran. Dan akhir sekali, Al-Kindi menerangkan falsafah sebagai suatu ilmu mengenai hakikat atau realiti yang dapat diidentifikasikan dengan Tuhan serta sesuatu yang berada dalam kemampuan manusia untuk menggapainya. Secara amnya, falsafah sejahtera merujuk kepada daya pemikiran seseorang itu untuk berfikir secara rasional dan dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk dan beramal dengannya. Antara kepentingan falsafah sejahtera adalah bagi melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri oleh rakyat berbilang kaum, agama dan bangsa. Oleh hal yang demikian, apabila setiap individu mengamalkan konsep falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara, keamanan dapat dikecapi oleh setiap lapisan masyarakat. Dengan menerapkan rasa hormat dalam diri masing-masing, kita dapat membantu rasa daripada terus berlakunya pergaduhan, rusuhan yang kian menular, terutamanya di media sosial. Hal ini kerana perpaduan tidak utuh boleh menyebabkan negara mundur dan kedaulatan dan keharmonian negara semakin terjejas. Oleh itu, setiap individu perlu memainkan peranan yang sewajarnya agar masyarakat terus bersatu padu. Selain itu, kepentingan falsafah sejahtera adalah dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Masyarakat berakhlak mulia ditarifkan sebagai masyarakat yang mempunyai nilai budi pekerti yang tinggi, rasional, amanah dan bertanggungjawab. Individu yang sejahtera dan seimbang adalah individu yang mempunyai kesedaran akan tanggungjawab masing-masing pada diri, agama, negara dan bangsa. Individu ini akan sentiasa melakukan refleksi diri dan cuba untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi dan berusaha untuk menggalas tanggungjawab sebagai anggota masyarakat yang berguna demi diri, keluarga, bangsa dan negara. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan kualiti dan mutu masyarakat dalam berfikir, bertindak dan menilai setiap kebaikan dan keburukan. Seterusnya, kepentingan falsafah sejahtera ialah bagi membentuk generasi berwawasan yang sentiasa berfikiran positif dan berfikiran terbuka. Ingin saya petik satu kata-kata dari Presiden Indonesia iaitu Presiden Soekarno ada menyatakan bahawa sekiranya kita ingin melihat sesebuah negara pada masa hadapan, kita perlulah melihat generasi mudanya pada hari ini. Hal ini kerana generasi muda akan datang merupakan tulang belakang dalam meningkatkan kemajuan negara dan menggalas tanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi negara. Justru jika setiap orang menerapkan sikap kepimpinan yang proaktif dari bangku sekolah lagi selari dengan matlamat FSK dan rukun negara, hal ini dapat memastikan negara tidak akan goyah dengan adanya generasi yang dapat menerajui negara dengan penuh kewibawaan. Generasi ini pasti akan dapat mengharungi cabaran dan masalah dengan lebih baik dan bijak. Selain itu, negara akan lebih pesat membangun dan boleh terkenal di peringkat antarabangsa. Akhir sekali, kepentingan falsafah sejahtera ialah mampu melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan dan memperkembangkan potensi individu. Pada zaman globalisasi ini, pendidikan merupakan asas yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, setiap individu dapat memperkembangkan potensi masing-masing selari dengan matlamat yang dinyatakan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Setiap individu memiliki pelbagai keupayaan, bakat dan potensi dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek sejak lahir. Kebanyakan potensi ini adalah terpendam dan tidak dijungkir oleh kebanyakan individu. Oleh itu, melalui pendidikan, ia dapat dijadikan sebagai peluang masyarakat untuk memperkembangkan dan meningkatkan potensi individu supaya mencapai tahap yang dibanggakan. Masyarakat yang berilmu pengetahuan dapat berkongsi ilmu, memanfaatkan ilmu serta kemahiran yang ada dalam diri untuk bangsa dan negara. Setiap insan mempunyai tanggungjawab masing-masing di dalam kehidupan seharian.
apakah tanggungjawab insan dalam mencapai falsafah sejahtera? Yang pertama ialah setiap insan hendaklah memahami dan mempelajari konsep asas falsafah. Hal ini dikatakan demikian kerana konsep falsafah merupakan tunjang kepada pembentukan masyarakat yang sejahtera. Selain itu, konsep falsafah juga mempunyai aspek-aspek positif yang terdapat di dalamnya. Konsep falsafah terbahagi kepada dua, iaitu makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos ialah konsep alam semesta sebagai alam besar, manakala mikrokosmos ialah konsep diri sebagai alam kecil. Contoh untuk mikrokosmos ialah falsafah rukun negara. Falsafah ini mempunyai 5 prinsip, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Manakala untuk konsep mikrokosmos ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah ini ditubuhkan untuk sebagai usaha ke arah mengembang potensi individu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Selain itu, tanggungjawab insan dalam mencapai falsafah sejahtera ialah setiap insan haruslah mengamalkan nilai-nilai murni di dalam kehidupan seharian. Nilai-nilai murni ialah perkara positif yang perlu diterapkan dalam diri setiap insan sejak kecil lagi. Dengan itu, kerajaan juga menyeru rakyat untuk mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian. Oleh itu, subjek pendidikan moral dan pendidikan agama Islam telah diajar di sekolah seiring dengan kehendak kerajaan yang ingin mencapai falsafah sejahtera pada masa kini. Di samping itu, tanggungjawab insan dalam mencapai falsafah sejahtera ialah setiap insan haruslah meluangkan masa bersama keluarga. Sebagai insan yang bergelar ibu bapa, mereka hendaklah meluangkan masa mereka dengan anak-anak supaya anak-anak mendapat masa yang berkualiti apabila mereka bersama keluarga. Selain itu, ibu bapa juga hendaklah mengambil berat tentang permasalahan anak-anak yang berlaku di sekolah ataupun di universiti. Hal ini akan menyebabkan anak-anak akan berasa disayangi dan tidak cenderung untuk melakukan jenayah. Tambahan pula, statistik juga menunjukkan anak-anak akan kurang cenderung melakukan kegiatan jenayah apabila mereka mendapat masa yang berkualiti dengan ibu bapa. Oleh itu, masalah jenayah dalam kalangan masyarakat dapat dikurangkan, sekaligus dapat membentuk masyarakat menjadi sebuah organisasi yang harmoni dan aman. Akhir sekali, tanggungjawab insan dalam mencapai falsafah sejahtera ialah setiap insan haruslah mempraktikkan amalan membaca dalam kehidupan seharian. Hal ini dikatakan demikian kerana membaca merupakan jabatan ilmu. Dengan membaca, seseorang itu akan menghasilkan idea-idea yang bernas. Sebagai contoh, dengan adanya ilmu sains dan teknologi, seseorang mampu mencipta robot atau mesin untuk digunakan pada masa kini seiring dengan kemajuan teknologi yang terdapat pada hari ini. Selain itu, seseorang yang suka membaca juga akan dapat mentadbir sesebuah organisasi dengan jayanya. Hal ini kerana mereka mempunyai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Di samping itu, pembacaan karya bercorak sastra yang mengandungi isu-isu masyarakat dapat membolehkan seseorang itu untuk memahami permasalahan masyarakat di sekelilingnya. Kesimpulannya, falsafah sejahtera dapat dicapai melalui masyarakat yang harmoni dan berilmu. Terdapat pelbagai cabaran insan dalam mencapai falsafah sejahtera masa kini yang dilalui dalam membentuk keterampilan dan kualiti diri. Antara cabarannya adalah hubungan kekeluargaan yang kian renggang, kes jenayah dan pengaruh media sosial. Cabaran yang pertama, hubungan kekeluargaan yang kian renggang.
Keluarga merupakan salah satu kepentingan dalam kehidupan dan merupakan sinar kebahagiaan seseorang insan. Insan yang bertanggungjawab, berpendidikan, berintelektual dan berdaya saing merupakan salah satu punca negara mencapai kemajuan. Malangnya, dengan adanya cabaran hubungan kekeluargaan, ia mendatangkan kesan dan akibat kepada negara. Antaranya ialah masalah pengabaian ahli keluarga seperti penghantaran golongan warga emas yang uzur ke rumah orang tua-tua dan pembuangan bayi. Selain itu, kesibukan ibu bapa bekerja yang tidak mempunyai masa untuk diluang bersama anak-anak. Tambahan pula, ibu bapa yang sering membawa masalah kerja pulang ke rumah dan menyebabkan pergaduhan rumah tangga. Kesan daripada ini, anak-anak kurang kasih sayang dan perhatian keluarga dan cenderung kepada masalah pengaruh negatif rakan sebaya seperti pengambilan minuman keras atau arak, merokok, berjudi, melakukan seks rambang, mengambil dan mengedar dadah dan banyak lagi. Seterusnya, kemewahan harta menjadikan hubungan kekeluargaan porak-poranda. Perebutan harta antara keluarga atau adik-beradik menjadi satu konflik terbesar. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang pembahagian harta menyebabkan proses pengagihan menjadi rumit. Cabaran kedua adalah kes jenayah yang merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang. Jenayah berat seperti membunuh, merogol, memukul, rasuah dan sebagainya semakin meningkat dan menjadi bahan berita utama di media sosial. Namun begitu, sebahagian kes mengalami penurunan akibat serangan pandemik COVID-19. Walaupun pihak kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, segelintir penjenayah tetap berdegil dan mengingkar peraturan tersebut. Jenayah juga boleh berlaku dalam kalangan ahli keluarga, orang yang berpendidikan tinggi dan menjawat jawatan yang tinggi. Hal ini menunjukkan sebahagian masyarakat kurang memiliki moral dan nilai kerukunan. Cabaran terakhir adalah pengaruh media sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia, bahkan seluruh negara. Aplikasi yang popular dan sering diguna pakai pada era globalisasi adalah seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, WeChat, TikTok, YouTube dan lain-lain. Dengan adanya aplikasi ini, ia dapat memudahkan sesuatu pekerjaan. Penggunaan media sosial ada kebaikan dan keburukan tersendiri yang melibatkan gaya hidup masyarakat. Jika tidak dibendung, ianya akan membawa kepada masalah negara pada masa akan datang. Penggunaan media sosial bukan sahaja digunakan oleh golongan remaja dan tua, tetapi golongan kanak-kanak juga terlibat akibat galakan ibu bapa yang berpendapat akan memudahkan kerja seharian mereka. Akan tetapi, mereka tidak berfikir kesan yang boleh memudaratkan perkembangan sel-sel otak dan pertuturan mereka kelak. Di sini saya akan bincangkan 4 strategi menghadapi cabaran yang telah dibincangkan oleh ahli kumpulan saya sebelum ini. Strateginya ialah membuat aktiviti bersama keluarga, menanam sifat takwa di dalam diri, mengambil langkah berjaga-jaga ketika di tempat lain, dan yang keempat, mengawal penggunaan telefon pintar. Yang pertama, membuat aktiviti bersama ahli keluarga. Strategi ini adalah untuk menghadapi cabaran hubungan kekeluargaan yang semakin renggang. Walaupun ibu bapa sibuk bekerja, itu tidak memberi alasan kepada mereka untuk tidak meluangkan masa bersama ahli keluarga maupun anak-anak mereka. Ibu bapa jika ingin meluangkan masa bersama anak-anak, tidak semestinya mereka perlu membawa keluar anak-anak mereka ke sesuatu tempat yang lain. Terdapat banyak aktiviti yang dapat kita lakukan di dalam kawasan rumah. Antara aktiviti-aktiviti yang dapat kita lakukan di rumah ialah menonton filem pada hujung minggu bersama-sama, masak bersama-sama, membuat kek dan biskut bersama-sama, maupun bermain teka-teki atau permainan papan seperti dam haji, catur, sajina dan lain-lain lagi.
Selain daripada itu, ibu bapa juga boleh membawa anak-anak mereka pergi melancong ke mana-mana sahaja, tidak kira tempat itu jauh maupun dekat, mengikut kemampuan masing-masing. Selain dapat merehatkan minda yang penat kerana belajar maupun bekerja, kita juga dapat mencipta memori indah bersama-sama ahli keluarga. Dengan memori yang tercipta ini, seseorang itu akan mengetahui bahawa dirinya disayangi oleh ahli keluarganya dan mereka akan sentiasa berada di sisinya, tidak kira susah ataupun senang. Jika ibu bapa tidak dapat meluangkan masa bersama anak-anak mereka untuk pergi melancong ataupun bermain bersama-sama, sekurang-kurangnya ibu bapa perlu berbual bersama anak-anak mereka selepas makan bersama-sama. Mereka boleh bertanya aktiviti harian mereka di sekolah ataupun di rumah pengasuh. Mereka boleh bertanya jika mereka ada masalah apa-apa yang mereka dapat bantu. Yang kedua, menanam sifat takwa di dalam diri. Strategi ini adalah untuk menghadapi cabaran kes jenayah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 102 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Disimpulkan dalam artikel yang dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan, takwa mampu menjadikan seseorang mengamalkan amal makruf nahi munkar di samping takarub kepada Allah dengan amalan sunat. Di situ juga tertulis di dalam artikel, takwa ialah takut kepada Tuhan yang mulia, beramal dengan kitab yang diturunkan, reda dengan sedikit dan bersiap sedia untuk hari kesudahan. Yang kedua, takwa ialah menjauhi apa yang menjauhimu daripada Tuhan. Daripada dua takrif dalam artikel tersebut, dapat kita simpulkan bahawa apabila seseorang insan mempunyai sifat takwa di dalam diri seseorang itu akan berfikir berkali-kali sebelum membuat sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disimpulkan. Yang ketiga, mengambil langkah berjaga-jaga ketika pergi ke sesuatu tempat. Strategi ini masih di bawah menangani cabaran kes jenayah. Antara langkah berjaga-jaga yang boleh kita ambil ketika keluar ke mana-mana ialah tidak keluar berseorangan pada waktu malam, tidak melalui tempat-tempat yang sunyi seorang diri dan sentiasa peka dengan situasi di sekeliling. Pastikan setiap kali keluar pergi ke mana-mana, kita maklumkan pada ahli keluarga ataupun rakan serumah agar mereka tahu keberadaan kita. Yang keempat, mengawal penggunaan telefon pintar. Strategi ini adalah untuk menghadapi cabaran pengaruh media sosial. Apabila kita mengawal penggunaan telefon pintar dalam aktiviti harian, kita tidak akan terdedah dengan perkara-perkara negatif yang ada di media sosial dan kita tidak akan terikut trend yang akan menjatuhkan maruah diri kita. Kita dapat mengawal penggunaan telefon pintar dengan mengurangkan waktu bermain telefon pintar dan lebihkan waktu membuat aktiviti lain seperti membaca buku, beriadah ataupun membuat aktiviti bersama keluarga maupun rakan. Dunia kita ini semakin maju di dalam bidang teknologi. Jadi untuk menghadkan sesuatu aplikasi itu tiada masalah kerana dalam telefon kita sendiri ada sistemnya. Sistem tu akan tunjukkan kepada kita dalam seminggu berapa lama kita main sesuatu aplikasi tu, berapa lama kita bermain aplikasi tu dalam sehari juga, dan kita juga dapat menghadkan masa untuk bermain aplikasi itu dalam sehari. Jika kita tiada sistem ni, kita boleh mendownload aplikasi sedia ada yang ada di Google Play Store ataupun App Store. Antara aplikasi yang mempunyai fungsi yang sama yang ada di store-store tersebut ialah Checky, Social Favor, Your Hour, FLIPD. Seterusnya, ibu bapa juga perlu memantau apa yang dilihat oleh anak-anak mereka di dalam telefon pintar agar dapat mencegah daripada anak-anak mereka melihat perkara yang tidak sepatutnya dan terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak elok. Oleh itu, ibu bapa perlu lebih bertegas kepada anak-anak mereka
apabila melibatkan penggunaan telefon pintar dan media sosial ini. Antaranya, ibu bapa boleh membuat peraturan semasa anak-anak ini bermain telefon pintar seperti melayari laman sosial selama 1 jam sehari dan tidak boleh membawa telefon pintar tersebut ke dalam bilik tidur mereka. Selain itu, ibu bapa juga boleh meletakkan aplikasi di mana mereka boleh mengetahui apa yang anak mereka lakukan ketika melayari media sosial ataupun laman web, mahupun menetapkan berapa lama anak mereka boleh bermain sesuatu aplikasi tersebut. Antara aplikasi yang ada ialah Mama Bear, Premier, Family Norton dan M-Spy. Dengan ini, dapat disimpulkan bahawa mencapai falsafah sejahtera adalah perkara yang perlu dititikberatkan oleh setiap insan. Proses melaksanakan usaha ini hendaklah konsisten dan dilakukan secara berterusan agar keharmonian individu itu terus terjamin di dunia maupun di akhirat kelak. Secara tidak langsung, mempelajari dan menghayati kepentingan falsafah sejahtera amatlah penting bagi mengelakkan diri dari amalan yang tidak berasas, mencari kebenaran dan menyangkal segala kepincangan akal yang boleh mendorong kepada kejahilan. Kesejahteraan falsafah yang dicapai adalah bertujuan untuk melahirkan insan sejahtera dari 4 aspek utama dalam konsep pembangunan insan, iaitu dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dari sudut lain, mencapai falsafah sejahtera dapat membantu dan membina institusi kekeluargaan, masyarakat serta menjamin keharmonian negara secara total dan menyeluruh. Akhir kata, mencapai falsafah sejahtera adalah tanggungjawab setiap insan di muka bumi ini dan usaha untuk mengacapinya perlulah dilakukan secara bersungguh-sungguh dan penuh dedikasi. Dengan ini berakhirlah perbincangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.